صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلوا على النبي إن شاء الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع. صلى الله على محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak majlis mengalung-alungkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke ceramah perdana sempena Hari Wilaya Persekutuan Putrajaya 2022. Hadirin yang dimuliakan, majlis akan bermula sebentar saja lagi. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian diminta untuk mengambil tempat masing-masing dalam dewan. Saya mohon jasa baik untuk kita penuhkan dulu bahagian hadapan, oleh kerana sebentar saja lagi kita akan teruskan dengan ceramah kita. Dan bagi melancarkan perjalanan majlis, tuan-tuan dan puan-puan diingatkan supaya mematikan telefon bimbit atau menetapkan kepada mod senyap, dan mohon jasa baik sentiasa memakai pelitup muka, dan jangan lupa scan My Sejahtera. Dan mohon kerjasama para hadirin tidak meninggalkan majlis sehingga majlis selesai. Terima kasih. Baik, insyaAllah sementara kita menantikan ketibaan div-div terhormat yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Kami akan hiburkan dengan sebuah lagu lagi. Terima kasih kepada technical engineer kita, sentiasa bersedia. Detik waktu terus berjalan, berias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lanya Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidah Amin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan, diiringi div-div kehormat. Kepadamu yang terindah dalam hidupku, meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak segan kepadamu. Dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila
Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada. Ku harap hanya dirimu yang bertanda. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahid Amin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Seri Hajah Rosidah binti Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Town Planner Fadlul Min Maujud, Naib Presiden Kanan Perbadanan Putrajaya, Naib Presiden Perbadanan Putrajaya, Pegawai-pegawai kanan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Putrajaya, Barisan Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Putrajaya, wakil-wakil media, tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ini untuk program ceramah perdana sempena Hari Wilayah Persekutuan Putrajaya 2022. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan ini menjemput Encik Muhammad Azrafi bin Ghazali untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bersempena dengan majlis pada pagi ini, kami menadah tangan melahirkan kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah. Di atas keizinan dan limpah kurnia-Mu, maka dapatlah kami berkumpul dan menjayakan majlis ceramah perdana sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan Putrajaya 2022. Engkau berkatilah majlis kami ini ya Allah. Permudahkanlah urusan kami. Satukanlah hati-hati kami. Semoga majlis yang mulia ini akan berjalan dengan lancar, teratur dan mencapai matlamatnya. Ya Allah, ya Hakim, ya Alim, sesungguhnya hanya Engkau sahajalah penilai segala amalan. Justru itu Engkau jadikanlah apa kiranya segala kerja dan amalan kami selama ini serta hari-hari yang mendatang akan menjadi amal soleh Engkau berkati. Semoga majlis ilmu pada pagi ini akan memberi manfaat, ilmu pengetahuan, bimbingan dan panduan untuk kami bermuhasabah diri, meningkatkan amal ibadah kami serta memperbaiki hubungan silaturahim di antara kami. Bagi melahirkan sebuah masyarakat yang bertamadun, berhemah tinggi, saling bantu-membantu dan hormat menghormati. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mahruma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahum fina wa la ma'ana. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang diberkati dan iringilah detik-detik perpisahan kami nanti dengan keazaman dan komitmen serta iltizam dan istiqamah untuk kami terus menabur budi dan bakti kepada agama, bangsa dan negara. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan negara kami Malaysia serta negeri kami khususnya wilayah Persekutuan Putrajaya.
Jauhkanlah negara kami dari sebarang pergolakan, perpecahan dan huru-hara. Hindarilah negara kami dari sebarang wabak penyakit yang berbahaya dan mengancam nyawa, khususnya virus COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Azrafi bin Ghazali atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhormat Menteri serta para hadirin sekalian, ceramah perdana ini inisiatif Perbadanan Putrajaya dalam menyemarakkan sebulan sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2022 dan seiring dengan hasrat blueprint masyarakat sejahtera Putrajaya untuk melahirkan sebuah masyarakat sejahtera yang mempunyai cara hidup beradab dan berbudi pekerti tinggi serta memelihara hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam. Program ini bertujuan untuk mengeratkan kembali silaturahim seluruh warga wilayah persekutuan khususnya setelah hampir 2 tahun terpaksa hidup di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Baiklah, kini tiba masa saya serahkan pentas ini untuk ceramah perdana sempena Hari Wilayah Persekutuan Putrajaya 2022 kepada moderator kita pada hari ini. Beliau adalah seorang host, seorang pendakwah dan juga seorang personality TV. Dengan ini dijemput saudara Amin Idris sebagai moderator dan dijemput panel kita Ustaz Dr. Ashraf Suharin dan juga Ustazah Asma binti Harun ke pentas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Menteri Wilayah, Datuk Seri Syahdan Kasim. Dah lama tak jumpa kita. Alhamdulillah kita dipertemu pada hari ini. Dif-dif kehormat, Datuk-datuk, datin-datin, para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Ahlan wa sahlan ke program kita pada pagi ini. Saya bersyukur sangat-sangat. Walaupun kita mengadakan program dalam keadaan norma baharu, bak kata orang putih, the show must go on, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis Nabi SAW, ketika khutbah terakhir baginda, dia ada banyak riwayat, banyak lafaz, antaranya Nabi sebut di dalam khutbah terakhir, Nabi menyatakan, Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Apabila Nabi meninggalkan kita, Nabi tidak meninggalkan apa-apa, melainkan 2 perkara. Kalau kita berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, Nabi bagi waranti. Bukan waranti 2 tahun, bukan waranti 10 tahun, tapi waranti seumur hidup. Kita takkan sesat selama-lamanya. Itu berpegang kepada Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Tajuk kita hari ini sangat-sangat kena kerana 2-3 minggu ni kita dikejutkan. Kalau dulu ada seorang yang mengaku dia bermimpi, dia nampak Nabi Isa, maka berlakulah perjalanan mimpi yang terakhir. Yang itu dahsyat. Dan minggu lepas, saya ada buat satu live Facebook, The Amin Idris Show. Saya menemu bual pemimpin gerakan akhir zaman dan juga admin kepada Muhammad Qasim yang mendakwa dia pernah bermimpi bertemu Nabi 500 kali dan mimpi bertemu Allah 300 kali. Hui, kita nak sambut Isra' Mi'raj. Para ulama khilaf sama ada Nabi nampak Allah secara terang ataupun nampak macam mana. Ulama khilaf. Dia boleh terang-terang kata mimpi jumpa Allah. Tuan-tuan, bahaya apabila agama disandarkan kepada mimpi. Maka hari ini tuan-tuan, kita nak bincang macam mana sempena kita meraihkan Hari Wilayah Persekutuan tuan-tuan. Kita ni hidup berlandaskan kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Paling penting bukan soal what, tapi soal how to. Tapi sebelum itu kita berikan tepukan kepada panel-panel kita. Tepukan untuk Dr. Ashraf Suharin, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kita berikan tepukan kepada Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Kita nak mulakan perbincangan kita. Tuan-tuan, bolehkah kita teruskan? Are you ready? Alhamdulillah. Baik Ustazah, boleh kita teruskan Ustazah? Dr. Ashraf, boleh?
Masya Allah. Okey, di dalam topik perbincangan kita, kita tak nak ambil masa lama tuan-tuan. Saya nak mulakan dengan Ustazah. Bila Allah Azza wa Jalla menyebut di dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ayat ini saya kira penting sebagai permulaan diskusi kita supaya selepas ini kita bincang-bincang pun inilah hala tuju perbincangan kita. Ustazah Asma, apakah intipati ayat ini? Mohon tadabburkan ayat ini supaya para penonton termasuk di Facebook kan dia dapat isi kandungan dengan penuh hikmah dan boleh amalkan dalam kehidupan. Ustazah, fadhal mashkura. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam, termasuk seluruh jin, para malaikat serta manusia sebagai makhluknya yang terbaik. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Perbadanan Putrajaya sempena menyambut Hari Wilayah yang biasa disambut pada 1 Februari pada setiap tahun, dan katanya sambutan biasanya akan berlangsung selama 1 bulan, bulan 2. Kerana kita bukan hanya memperjuangkan syurga Allah itu untuk satu keluarga masuk syurga, tetapi insya-Allah dengan pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, yang bersama dengan kita iaitu yang berbahagia Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim. Subhanallah, moga Allah limpahkan kurnia, berkat, pertolongan, taufik dan hidayah. Akhirnya bukan masuk syurga sekeluarga, tapi masuk syurga sewilayah, masuk syurga senegeri, senegara. Sebab itu program seumpama ini sangatlah baik, dan kita kan Ustaz Amin rasa macam terharu, dan saya juga terkejut tu tak hilang lagi. Sebab saya difahamkan isteri kepada menteri sahaja yang turun, tapi bila menteri yang turun, ini adalah satu khabar gembira. Subhanallah, dalam kesibukan al-umara, para pemimpin ni yang hidup mereka 10% je untuk diri sendiri, yang lain tu dah untuk rakyat, untuk menjalankan amanah, tapi mampu meluangkan masa, menunjukkan indikatornya keseriusan dan betapa nak beri tahu kepada rakyat peri pentingnya ilmu dalam mendepani apa sahaja ujian cabaran pada hari ini. Subhanallah, terima kasih kepada Tuan Amin Idris selaku moderator, selalu jumpa dekat program malam Jumaat buat apa? Ya, dengar tazkirah. Dia pula macam kelang kabut kan. Tazkirah malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa Ustaz? Dengar tazkirah. Dengar tazkirah. Selalu kami digandingkan dalam TMJ itulah tazkirah malam Jumaat kan. Okey, subhanallah, Al-Fadhil Ustaz Dr. Aisyah Suharin, panel bersama, yang berbahagia Datuk Seri bersama dengan isteri, subhanallah. Kemudian kita ada juga yang berbahagia Datuk Seri Hajah Rosidah binti Jaafar, KSU, wilayah persekutuan, Datuk Fadlun bin Mat Wujud, subhanallah, naik-naik Presiden Perbadanan Putrajaya, Pegawai Perikanan, semualah yang berada di sebalik tabir bagi menjayakan Taman Syurga Allah ini. Mudah-mudahan majlis ilmu kita hari ini diangkat sebagai salah satu Taman Syurga Allah. Alhamdulillah juga yang sedang menonton secara langsung melalui FB, IG dan TikTok. Sebab penyebaran dakwah perlu, sebenarnya sangat penting, macam nak sebut YB ya, boleh juga ya. Yang bercakap ya. Yang bercakap YB Amin Idris selalu menggunakan platform media sosial. Jadi kita tak boleh lagi. Sebab keburukan, maksiat, kejahatan juga sangat merebak tanpa sukar dikawal melalui media sosial. Jadi sebanyak itu juga program-program keagamaan, penjelasan seumpama ini perlu didedahkan. Allahu Akbar. Sebab tak ramai orang tahu menteri turun bila ada majlis ilmu. Masya Allah, kembali kepada persoalan yang diberikan. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Surah Al-A'raf ayat yang ke-7, surah yang ke-7 ayat ke-96, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Tuhan kita, Tuhan sekalian alam, yang mana telah berfirman memberitahu kepada kita yang bermaksud, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Jangan nampak orang lain, nampak diri sendiri. Kitalah penduduk, kitalah rakyat. Ayat ini ditujukan kepada kita, setiap orang di dalam dewan ini dan semua yang sedang mendengar. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkat daripada langit dan bumi. Allah menjanjikan, dan sesungguhnya di dalam Al-Quran disebut secara jelas, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah, maksudnya Allah sesungguhnya tidak sekali-kali menyalahi janjinya. Ini janji Allah yang tidak ada halangan dan tidak ada sifat mustahil untuk menunaikan janjinya. Apa janji Allah? Sekiranya penduduk negeri beriman yang pertama. Yang kedua bertakwa. Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan daripada bumi. Dan kita tahu sumber rizki dan juga sumber kepada kesuburan punca-punca rizki tidak dari langit, daripada bumi. Subhanallah. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jika kita merujuk firman Allah yang biasa kita baca, yang disebut ayat 1000 dinar, sebenarnya ada sebab cerita, riwayat, kenapa namanya ayat 1000 dinar kan? Dinar itu lambang kepada rezeki, duit emas dan sebagainya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ila akhir ayat yang mana Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rizki daripada sumber yang tidak disangka-sangka dan akan diberikan jalan keluar di atas setiap kesulitan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahasbuh, Allah akan berikan kecukupan. Bukan semestinya cukup dengan perkara yang dia perlu, tetapi bagi orang yang bertakwa, orang yang bertawakal, maka kecukupan itu terlebih dahulu datang dalam bentuk hatinya yang merasa cukup. Dan sebagai penutup, sebab nampak kan dah bagi signal tu, okay, Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu Al-Quran adalah satu mukjizat yang masih kekal sehingga hari ini. Macam Ustaz Amin cerita, orang kita memang suka benda pelik-pelik, benda ajaib-ajaib. Betul. Kalau produk, produk yang macam-macam lah dia punya kelebihan. Dia pakai hari ni, putih minggu lepas. Putih minggu lepas sebelum dia pakai produk apa ni, rambut yang boleh pacak kan. Betul kan? Sebab dia rasa akan lebih Bubuh aku handsome balik. dan nampak lebih muda kan. Masya Allah. Maksudnya memang kita suka, manusia memang Allah ciptakan begitu. Suka perkara yang wow-wow, ajaib. Itu fitrah yang Allah ciptakan. Subhanallah. Dan tidak ada yang lebih ajaib, yang lebih hebat melainkan Al-Quran itu sendiri. Tetapi yang menyedihkan adalah umat Islam tidak merasai keajaiban dan kehebatan Al-Quran disebab kurangnya ikhtiar dan usaha untuk mendalami Al-Quran. Bagaimana kita rasa kagum dengan sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Wow, hebatlah produk ni, wow, hebatlah kereta ni, lebih laju daripada jet. Wow, hebat sekian-sekian. Masya Allah. Tetapi Al-Quran yang jelas sebagai mukjizat, kenapa kita tak boleh merasai kehebatan? Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu sebagai pelbagailah yang disebut. Kan? Bagaimana Al-Quran itu memberikan satu petunjuk bagi sekalian makhluk dan menjadi satu pembeza di antara benar dan batil dan yang akan memandu manusia bahagia dunia dan akhirat. Dan kita akan kupas lebih lanjut dan saya akan landing dengan tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apabila Allah sebut penduduk negeri dan sekarang kita diuji dengan wabak COVID-19. Semua diuji dan kita merujuk kepada hadis Nabi SAW. Bila Sayyidatina Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, berkaitan dengan wabak." Kemudian Nabi menjawab, sesungguhnya wabak itu adalah satu bentuk kemurkaan Allah
bentuk kemurkaan Allah kepada mereka golongan yang tertentu. Namun ia adalah satu rahmat bagi orang yang beriman. Jadi apa kaitan dengan hadis ini, dengan firman Allah ini? Bagi orang yang beriman dan bertakwa, dia akan dapat berkat. Dia akan dapat rahmat daripada langit dan bumi. Walaupun berada di tempat yang sama ada orang buat maksiat. Jadi bagaimana kita orang yang kekal beriman dan bertakwa, insya-Allah walaupun kita tengok bumi Malaysia sekarang pun memang diuji bukan dengan wabak COVID-19 saja, wabak maksiat, wabak pergaulan bebas, wabak hedonism. Umat Islam di Malaysia khususnya pun sangatlah tergila-gilakan hiburan dan pelbagai lagilah wabak pergaduhan umat Islam, pergaduhan di kalangan para pemimpin, pergaduhan di kalangan para ulama, itu semua musibah. Tetapi ada orang yang akan selamat daripada musibah ini, buruk macam mana pun yang berlaku, tapi tetap dia dalam rahmat Allah, dia tetap dapat rezeki yang melimpah ruah daripada bawah dan atas, iaitu mereka yang mengekalkan dirinya dalam radar orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Memulakan bicara dengan mengatakan iman dan takwa resipi penting di dalam kita hidup sebagai warga wilayah. Dan Ustazah sempat juga kenakan saya. Terima kasih Ustazah. Nah, kita beralih kepada Ustaz Dr. Ashraf. Dia gini, bila Ustazah dah sebut tadi, iman dan takwa elemen penting di dalam kita menghidupkan wilayah, menghidupkan sesebuah daerah dan negeri, kita kembali kepada Madinatul Munawwarah, iaitu bumi yang Nabi Muhammad SAW mentadbir sebagai pemerintah. Di dalam sejarah, kalau kita tengok dalam Rahikul Makhtum ke, dalam fiqh sirah ke, menceritakan antaranya Nabi Muhammad SAW membentuk Sahifah Madinah ataupun Perlembagaan Madinah. Dan di dalam perlembagaan itu, dia ada perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan sesama Muslim dan hubungan dengan bukan Muslim, termasuk hak-hak bukan Islam. Jadi soalan saya pada Ustaz Ashraf, apakah formula yang Nabi guna di dalam memastikan keharmonian, kedamaian, keamanan negara Madinah walaupun ada pelbagai kaum, pelbagai tribe untuk kita aplikasikan di dalam daerah wilayah persekutuan ini? Dr. Ashraf, fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahul musta'an, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati-hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tamunya terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Amin, Brother Amin. Alhamdulillah, sahabat lama saya. Alhamdulillah bersua kembali Ustazah Asma'arun, rakan panel yang dikasih lagi hormati Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, seluruh div-div terhormat, datuk-datuk, datin-datin dan seluruh yang hadir pada pagi ini yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kalau tetamu kehormat tu saya tak jelaskan betul-betul, minta maaf saya batin. Seluruh yang dirahmati Allah. Cantik soalan tadi Datuk Seri Syahidan. Kita pernah bersama 2018 ke 19 haji. Saya pernah sembang di Arafah waktu tu haji tentang kepimpinan. Datuk ada sebut, seingat saya, dia kata sepatutnya kita ni tengok bagaimana apa yang Nabi bawa di Madinah, di Mekah. Dan sebenarnya bukan kita kena tengok, bukan kena tengok, mesti kena tengok. Sebab apa? Permulaan Islam itu bermula daripada Nabi SAW. Seluruh yang dirahmati Allah, awal mukadimah bicara kita punya diskusi tadi, bagaimana Ustaz Amin cerita hadis Nabi
Aku tinggalkan, Nabi bagi tahu aku tinggalkan dua benda ni. Lan tadillu, tidak akan sesat selagi mana kita berpegang, bukan sentuh. Pegang tu bukan makna sentuh, bukan makna touch. Tapi kita baca, kita tadabbur dan kita ikut kepimpinan yang terbaik. Saya ucapkan alhamdulillah pada Datuk Seri, contoh kepimpinan yang terbaik, ada masa duduk dalam majlis ilmu. Kita nak tengok pimpinan yang baik, bagaimana dia punya rakyat pun ikut baik bila mana kepimpinan itu dekat dengan agama. Dia akan jadi rosak bila mana kepimpinan teraju ketua, minta maaf bahasa dia, kepala dia jauh daripada agama. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bila sebut tentang piagam Madinah, piagam perlembagaan yang dicipta atas dunia, yang pertama adalah di Madinah 630 Masihi. Dan selepas hijrah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sebut piagam Madinah yang disusun atur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas berhijrah, ada 3 fasa yang Nabi susun. Sampai-sampai Nabi bina masjid, Nabi bina rumah Allah. Di sebalik inilah kalau kita renung, bagaimana rumah Allah itulah tempat ketenangan, rumah Allah itulah tempat kesatuan, rumah Allah itulah cahaya hidayah daripada Allah. Dan kalau kita muhasabah balik, la masjidun ussisa ala taqwa, dia asaskan rumah Allah itu dengan asas takwa. Kita nak bentuk, tadi saya terpandang depan tu kan, keluarga sakinah. Bila sebut sakinah, ketenangan, bermula daripada sepasang suami isteri, barulah ada anak, barulah dia jadi mak, jadi bapa. Nak bentuk ketenangan itu bermula daripada kepala dia. Bermula daripada yang namanya ibu, yang bermula daripada yang namanya ayah. Dan subhanallah, hari ini pelbagai masalah yang berlaku bila mana jauh daripada petunjuk Quran, jauh daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caca merba. Bukan sunnah Nabi yang diikut, tapi sunnah Yahudi yang jauh daripada Islam. Yang pertama tadi, Nabi bina. Nabi bina rumah Allah. Yang kedua, fasa yang kedua, apa yang Nabi SAW buat? Nabi satukan kaum Ansar dan Muhajirin. Nabi satukan kaum Ansar dan Muhajirin. Brother Amin, kalau tengok sejarah, sampaikan mereka bersatu tu, dia nak serahkan isteri pun ada. Berani tak kalau nak serahkan isteri? Allahu Akbar. Sampai nak tengok apa? Nak tengok dia punya kesatuan tu. Tak apalah, saya lepaskan isteri saya, awak kahwin dengan isteri. Nak cerita apa tuan-tuan? Ini nak asas yang Nabi bentuk, silaturahim. Bila sebut punca kepada kerosakan, bila mana kita putuskan silaturahim. Dan punca kepada bala adalah kita putuskan silaturahim. Tuan-tuan, saya ada bawa, tadi saya ada hadiahkan pada Datuk Seri buku, dan di luar pun ada buku hadis. Hadis-hadis sahih. Yang Nabi sebut dulu hari ini benar-benar berlaku. Boleh dapatkan di luar, tapi saya sebut dulu tuan-tuan, dalam tajuk yang ketiga, perilaku buruk yang ditiru umat hari ini, perilaku buruk umat dulu yang ditiru umat hari ini yang membawa kepada kerosakan. Cuba ambil catatan tuan-tuan, yang Nabi ajar, yang Nabi SAW ingatkan, yang kita perlu berhati-hati. Bagaimana dulu rosaknya Qarun, rosaknya Haman, rosaknya Fir'aun, rosaknya Sa'labah, sahabat Nabi yang pelbagai. Duduk dengan Nabi, bila jauh daripada Nabi, apa yang berlaku? Perilaku buruk yang disebut oleh Nabi SAW, jangan kita tiru. Yang pertama, sifat sombong. Sombong. Ada harta lebih sikit, sombong. Ada rasa pandai sikit, sombong. Ada PhD sikit, contoh Brother Amin. Ada title pandai sikit, sombong. Rasa baik sikit, sombong. Rasa alim sikit, sombong. Hari ini dengar tazkirah Ustazah Asma Harun. Baru sekali dengar dah rasa sombong. Contoh, Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila ada rasa ego dalam kepimpinan, dalam keluarga, akan membejatkan, akan merosakkan satu-satu institusi. Keluarga, begitu juga satu-satu kepimpinan tersebut. Bos kena rendahkan diri, jangan letakkan ego dia. Allahu Akbar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa kita hari ini apa dia? Orang yang sangat humble, boleh bergurau, boleh duduk bersama dengan sahabat dia. Yang Nabi SAW suka duduk dengan siapa? Duduk dengan janda-janda, duduk dengan anak yatim.
duduk dengan fakir miskin. Ni orang sensitif dengan janda ni. Brother Amin. Maksud dia tolong, bukan menggatal dengan janda tu. Nak cerita ni. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sombong. Yang kedua apa dia? Nabi sebut jangan tiru perilaku buruk, kufur nikmat. Kufur nikmat. Bila sebut kufur nikmat, habis. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita syukur satu-satu nikmat, Allah tambah. Kita kufur satu-satu nikmat, Allah bagi ingat azab dia sangat pedih. Tuan-tuan perasan tak? Kita dalam keadaan diuji ni hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun dah tuan-tuan. Dan Nabi sebut Islam nanti akan kembali dagang. Macam mana dulu dagang, sekarang dagang. Pelik. Minta maaf tuan-tuan, apa yang berlaku? Nak beramal dengan Islam macam berpegang dengan bara api. Kan takut-takut nak duduk rapat-rapat sembahyang pun masih lagi jarak-jarak. Sedangkan kita naik flight rapat, berjam-jam naik flight kapal terbang. Yang kalau ke Mekah tu lebih kurang 5-6 jam perjalanan. Tapi duduk dalam masjid sembahyang hanya beberapa minit. Ini ujian. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW ajar satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Cuba tuan-tuan ikut sama-sama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk sentiasa ingat kau. Sibuk macam mana kita ada masa ingat Allah. Kata Imam Al-Ghazali, tanda-tanda orang yang berada dalam hidayah ketaatan Allah, apa dia? Antara dia, tanda dia ada masa melakukan kebaikan. Sibuk macam mana? Datuk Seri alhamdulillah sibuk macam mana dengan urusan di Putrajaya ni, dengan wilayah pimpinan dia. Subhanallah, Allah beri masa. Ini tanda Allah sayang. Yang kedua apa dia? Allah selamatkan daripada melakukan maksiat. Yang ketiga, Allah sibukkan dengan keaiban diri sendiri, bukan sibuk dedah aib orang lain. Zaman hari ni orang mudah nak dedah aib orang lain. Nampak sikit tak betul, mudah diviralkan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, doa tadi jadikan amalan, minta kekuatan pada Allah untuk sentiasa ingat dia. Yang kedua, syukuri nikmat dia. Yang ketiga, memperelokkan ibadah kita pada Allah. Makin hari, makin elok ibadah kita. Dan yang ketiga, perilaku buruk yang ditiru apa dia tuan-tuan? Lupa syariat dalam memperoleh nikmat. Lupa syariat dalam memperoleh nikmat. Dalam satu-satu nikmat yang kita peroleh, syukur. Kita gambarkan dengan kesyukuran. Dengan cara yang makin dekat dengan Allah. Hari ini orang dapat nikmat, dia makin lalai, makin jauh daripada Allah. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi SAW dalam piagam, dalam susunan piagam yang disusun dia apa dia? Dia bentuk rumah Allah untuk satukan. Ingat Allah, bukan lalai jauh daripada Allah. Yang keempat tuan-tuan, ada masa lagi kan? Kejap. Yang keempat apa dia? Seluruh yang dirahmati Allah, perilaku buruk yang kita jangan tiru umat terdahulu buat. Berlumba-lumba mendapatkan kekayaan dunia. Berlumba-lumba dalam mendapatkan kekayaan dunia. Kita hari ini dalam keadaan tekanan, pelbagai tekanan, kesusahan. Ramai yang dalam keadaan tekanan, tak ada kerja. Diiklankan, dipromosikan. Kena kejar ini, kena kejar ini. Ini yang berlaku ni. Nabi sebut dulu, 1400 tahun dulu, hari ini benar-benar berlaku. Allahu Akbar. Yang seterusnya berapa? Yang keberapa? Keempat, kelima? Yang keempat. Yang keempat, berbangga-bangga, pamer harta. Yang kelima. Yang kelima, bangga-bangga dalam mempamerkan kekayaan dia. Dia tunjuk kereta besar, Ferrari, Lamborghini, Lamborghini. Contoh. Brother Amin dia ikat duit. Ikat duit kan. Engkau hada, engkau hada. Ni zaman hari ni. Allahu Akbar. Bila sebut Nabi larang, Nabi ingatkan, bermakna inilah punca kebejatan. Punca kepada kerosakan satu-satu keadaan. Allahu Akbar. Dan yang seterusnya, yang keenam apa dia? Yang keenam, iri hati. Iri hati. Nabi kata jangan iri hati dengan nikmat yang orang lain punya. Sepatutnya syukuri yang kita punya. Allahu Akbar. Kata Ustaz Samsul debat kan, tengok bini orang lupa bini kita. Bahasa dia kan.
Ya, Allahu Akbar. Bermakna kita syukuri, alhamdulillah ini isteri aku yang bawa aku dekat dengan Allah, yang selamatkan aku daripada maksiat. Kena syukuri banyak benda. Dan yang terakhir tuan-tuan, apa dia perilaku buruk yang jangan ditiru? Tidak segan silu melakukan kezaliman. Tidak segan silu melakukan kezaliman. Tuan-tuan, jaga perkara ini. Nabi ingatkan gambaran ini, mudah-mudahan akan bawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fasa yang ketiga yang Nabi buat dalam piagam Madinah atau Sahifah Madinah ini, apa dia? Nabi berbuat baik. Nabi buat satu perlembagaan pada orang yang bukan Islam, iaitu zaman Nabi Yahudi. Yang duduk dekat dengan kita pun ada bukan Islam. Perlembagaan yang Nabi susun bukan bermusuhan, tapi Nabi juga buat ekonomi untuk tunjukkan Islam itu indah. Ada muamalah tentang ekonomi muamalah dalam kehidupan Islam dan sebagainya. Jadi saya rasa ini yang dapat saya sampaikan mukadimah awal. Jadi tuan-tuan, bila kita balik kepada Nabi SAW, orang yang hebat, ikon yang paling hebat yang perlu kita contohi, orang yang paling banyak musibah, orang yang paling banyak sabar, reda dengan musibah yang dihadapi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallah kepada Dr. Ashraf di atas jawapan tadi. Jadi semoga kita semua dapat ambil poin-poin tadi untuk diamalkan. Bahkan Nabi SAW ketika tiba di Madinah, Nabi mengingatkan kita di dalam hadis baginda, Nabi kata, Abcus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, sebarkanlah. Kita berikanlah makan pada mereka yang memerlukan. Dan Nabi sebut, kita bangunkan malam dikala orang lain sedang tidur. Nescaya syurga bagi kita. Itu antara ucapan awal Nabi SAW apabila baginda tiba di Madinah. Tuan-tuan, sebelum kita masuk ke pusingan yang kedua, kita nak pendengarkan persembahan daripada sahabat saya. Afat nampak semakin sihat tu bila dapat pegang mic. Alhamdulillah, lagi segar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan kepada Afat and Friends. Tepukan untuk mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Afat, silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Amin dan panel Ustaz Ashraf dan Ustaz Asma. InsyaAllah untuk hadirin yang hadir pada pagi ini, Datuk Seri insya-Allah dabus rohani. Baju putih, selendang putih, mari dibawa pergi sembahyang. Baju putih, selendang putih, mari dibawa pergi sembahyang. Kasih Muhammad, kasih Rasulullah terlalu sayang. Allah kasih Muhammad, kasih Rasulullah terlalu sayang. Kehidupan ini, ucapkan syukur kepadanya. Rabbul Izzati, Tuhan sesungguhnya, pasrah dan redha
akar insani. Waktu hidup di dunia, janganlah leka terpesona oleh jaring segala kepalsuan. Dengan wajah keindahan, tabir halus yang mengasyikkan, terkapar hayat sampai ke akhirnya. Petikan kehidupan ini, ucapkan syukur kepadanya. Rabbul Izzati, Tuhan sesungguhnya, pasrah dan redha akar insani. Waktu hidup di dunia, janganlah leka terpesona oleh jaring segala kepalsuan. Dengan wajah keindahan, tabir halus yang mengasyikkan, terkapar hayat sampai ke akhirnya. Selendang putih, mari dibawa pergi sembahyang. Baju putih, selendang putih, mari dibawa pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang. Tepukan untuk Afad and Friends, tuan-tuan dan puan-puan. Wih, lama tak dengar lagu tu. Masya Allah. Okey, tadi saya dah kongsikan satu hadis Nabi SAW, antaranya Nabi sebut tadi, kan Nabi kata, Ayuhan nas, wahai manusia. Nabi sebut, afshus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, kita berikanlah makan pada mereka yang memerlukan. Dan dalam riwayat lain disebut, wasilul arham, menyambung silaturahim. Yang ni saya nak pergi kepada Ustazah Asma. Dia gini, saya ingat, Ustaz Ashraf pun boleh setuju kot, kita dulu-dulu, kalau semai Jumaat kat kampung, kalau jalan kaki, kalau ada orang lalu je mesti dia tumpangkan kita kan. Saya jujur tuan-tuan, saya duduk KL sekarang, kalau saya nak pergi sembahyang Jumaat, nampak orang tepi jalan yang kita tak kenal, agak-agak tuan-tuan akan tumpangkan dia tak? Jujur tuan-tuan. Kan? Takut betul tak? Sebab takut kena rompak, takut kena itu, kena ini, itu contoh sembahyang Jumaat. Contoh lain, jiran tuan-tuan. Kita tahu tak siapa nama jiran kita? Betul tak? Ataupun siapa nama jiran pada jiran kita. Ataupun jiran kepada jiran kita. Nampak tuan-tuan? Kita sudah terperangkap dengan penyakit akuisma. Iaitu engkau-engkau, aku-aku. Ustazah mohon komen sikit tentang penyakit ananiah ni yang boleh menyebabkan susah nak membangunkan sesebuah negara, apatah lagi dalam tempat yang kecil seperti wilayah persekutuan. Besar juga wilayah sebenarnya. Silakan Ustazah. Subhanallah, Allahu Akbar. Baru tahu Ustaz Amin ni banyak takutnya.
Takut juga. Ingatkan takut bini je. Hai Ustazah. Rupanya Tak betul hari ni. banyak takut. Takut nak ambil orang, takut itu, takut ni. Betul lah Ya, tu kan? Ustazah. Dalam fasa berhati-hati, Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila kita dengar nasyid tu tadi, Masya Allah. Baju putih, selendang putih. Mari dibawa. Ni di bawah rupa dia ni. Subhanallah. Ni yang paling kena takut ni. Pelupa. Pelupa, subhanallah. Mari dibawa pergi sembahyang. Perkataan sembahyang tu ialah bahasa Melayu, bahasa Arabnya solat. Sembahyang esa. Yang kita duduk semayang, sebutan yang tepat sembahyang. Kan kita pendek semayang. Jadi bila dengar butir yang disebut secara jelas, mari dibawa sembahyang esa. Subhanallah. Baju putih, selendang putih. Takut tak? Kenaling Kenalin juga tak? Sebab bila bayang putih-putih, kita terbayang apa? Kain kafan. Subhanallah, kain kafan. Sembahyang esa setiap kali salat merasakan kewujudan Allah, dan kita akan sembahyang esa bila kita mati, dalam keadaan kita sanggup atau tidak, bersedia atau tidak, kita memang akan menyembah Allah seorang diri masa tu. Sekarang ramai orang tak nak solat berjemaah, solat seorang diri. Tapi bila nak sembahyang esa seorang-seorang bila mati besok, kalau boleh nak bawa semua ahli keluarga. Sebab ketakutan sangat nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ceramah kita ni, perkongsian kita ni, dan sikit lagi sebab ini adalah pusingan saya yang terakhir diberitahu oleh Ustaz. Masya Allah, bukanlah satu persembahan yang kita risau. Majlis-majlis ilmu begini dijadikan persembahan sahaja. Macam nasyid tadi, ramai mana yang ambil manfaat dan terasa bergetar hati bila dengar baik-baik perkataan tu. Sebab ada yang melihat itu persembahan. Jadi dia berhibur. Hari ini yang kita bimbang majlis ilmu, ceramah-ceramah seumpama ini dijadikan hiburan juga. Kita balik masih tak boleh mengikis perasaan sombong, hina. Saya terkesan bila doktor panel bersama memulakan dengan buang perasaan-perasaan, penyakit-penyakit hati. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan majlis ilmu yang kita hadir ini, kita balik, pastikan ada perkara yang kita bawa balik untuk kita pegang, untuk diamalkan. Jika balik rasa kosong, itu adalah satu musibah, satu fitnah bagi penuntut ilmu. Bila dia hadir majlis ilmu, tak ada apa-apa ilmu yang dia dapat. Jadi kita kena kenal pasti kita ada masalah hati yang terhijab dengan ilmu. Jadi sebab itu sebagai pendengar, penyampai ada tanggungjawab. Kita ada amanah ni. Sebagai pendengar ada tanggungjawab yang Allah akan tanya besok. Pada waktu ini, pada tarikh sekian, Allah telah pilih nama roh kita untuk berada di sini. Apa yang kamu dapat? Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya nak terus pergi kepada persoalan yang Ustaz Amin tanya dan berkaitan dengan jiran. Tuan-puan sekalian, harap-harap ada sesuatu yang besar kita boleh bawa balik tentang perihal jiran. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang jiran ni sehingga ada firman Allah. Allah sebut berkaitan dengan kewajipan menjaga jiran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Firman Allah yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh. Allah sebut dua jenis jiran dalam firman Allah ini. Secara jelas, jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Subhanallah, sangat detail Allah sebut. Hampir semua Allah sebut di dalam ayat ini. Bermula dengan ibu bapa, kaum kerabat, ahli keluarga. Kemudian Nabi sebut tentang anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat. Kita berjiran dengan rumah, kita di jiran kita lah. Di pejabat kita di jiran kita. Yang duduk sebelah, pejabat sebelah, semua itu jiran-jiran kita juga. Orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Muslimin muslimat imati Allah sekalian.
dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, aku menyangkakan kerana kekerapan, ini hadis sahih riwayat Muslim, sesungguhnya aku menyangkakan jiran ini boleh mewarisi harta. Boleh jadi pewaris harta, macam kita meninggal, ahli keluarga kan, anak-anak. Kerana betapa kerapnya malaikat Jibril datang mengingatkanku tentang hak jiran. Sampai Nabi kata, ini hadis yang sahih. Aku menyangkakan bahawasanya jiran ni boleh membesarkan harta. Maksudnya keluarga yang terdekat. Kerana banyaknya hadis Nabi yang disampaikan oleh malaikat Jibril tentang jiran. Dan di sana ada peringatan yang keras daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi sebut, la yadkhulul jannah. Tidak masuk syurga orang yang menyakiti jirannya. Tak masuk syurga, Nabi kata. Sekarang insya-Allah kita solat, kita puasa, kita melakukan sedekah, kita melakukan ibadah. Kita rasa insya-Allah kita masuk syurga. Tetapi jika kita ada menyakiti jiran, itu menjadi penghalang untuk kita masuk syurga. Kita bukan hanya perlu ingat dan perlu fikir ibadah untuk membawa ke syurga, tetapi kita sangat perlu berhati-hati perkara yang menghalang untuk ke syurga. Nabi sebut, la yadkhulul jannah. Tidak masuk syurga orang yang menyakiti jirannya. Sebab itu di sana ada hadis Nabi SAW bila ditanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita ini solatnya banyak, puasanya banyak. Maksudnya dia bukan puasa Ramadan saja, puasa sunat pun dia puasa. Dan dia banyak bersedekah. Namun dia menyakiti jiran dengan lidahnya. Lalu Nabi menjawab, tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita rujuk lagi hadis Nabi yang lain berkaitan dengan jiran. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada pertemuan dengan Allah, beriman segala janji Allah dalam rangka semuanya lah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khaira aw liyasmut. Cirinya ialah dia akan bercakap yang baik-baik. Kalau dia tak mampu nak cakap yang baik, sebab dah tak ada perkataan yang baik dah ni, dah geram sangat ni, aw liyasmut, dia memilih diam. Allahu Akbar. Nabi sambung lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan jirannya. Dan Nabi sambung lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifuhu. Siapa yang beriman pada hari akhirat dan beriman kepada Allah, dia akan memuliakan tetamunya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, menyakiti jiran hari ini bukan sekadar dengan perkataan. Kadang-kadang dengan kita menaikkan rumah, sehingga kan angin tu tidak sampai ke rumah jiran. Sebab itu bila kita nak renovate rumah, selain daripada minta kebenaran dengan pihak-pihak berwajib, betul kan? Majlis bandaran. Majlis bandaran, kita kena minta juga izin dengan jiran. Bukanlah minta izin beria, buat surat apa, cakap-cakap. Kan kita nak naik dinding sekian-sekian, mungkin jejas matahari masuk rumah dia. Mungkin jejas angin laluan masuk dan sebagainya. Itu juga jemur kain tak kering-kering. Ya. Matahari tak sampai. Sebab benda ni dia adu kepada saya, Ustazah, saya tabah 10 tahun. Setiap kali saya nak masuk rumah, saya nampak dinding rumah dia, saya geram. Dan ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi SAW, ada seorang hamba Allah ini, sahabat Nabi, mengadu pada Rasulullah tentang dia sakit hati dengan jiran. Dia datang jumpa kali pertama, Nabi kata, bersabarlah kamu. Sabarlah kamu. Diam dan sabarlah. Dia datang mengadu kali kedua, Nabi suruh juga, sabarlah kamu terhadap perbuatan jiran. Sebab boleh jadi, itulah yang penyebab masuk syurga. Bukan ibadah-ibadah yang banyak. 20 tahun duk sabar dengan jiran, itulah laluan dia ke syurga. Kali ketiga dia datang mengadu pada Rasulullah, Rasulullah masih lagi minta bersabar. Namun bila dah lebih 3 kali, Nabi pesan apa? Sekarang kamu campakkan, kamu keluarkan barang-barang rumah kamu, campak di jalan. Subhanallah. Ini saya baca ni daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, bahas bab jiran panjang ni. Lalu bila dia campak barang di jalan, orang lalu lalang tanya, ni kenapa kamu campak ni barang di jalan? Lalu dia bercerita, sebenarnya dia ada masalah dengan jiran ni. Jiran ni menyakiti sekian-sekian ni. Allahu Akbar. Akhirnya setiap kali orang yang bertanya dan tahu apa masalah, mendoakan, Allah akan balas keburukan jiran tu. Allah akan balas, Allah akan balas. Bila jiran tu dengar,
jiran tu pun datang jumpa dengan sahabat Nabi yang mengadu tu, mohon maaf dan berkata, kamu akan dapati selepas ini tidak ada lagi yang akan mengganggumu. Jadi para ulama bahas tentang hadis ini, sekiranya ada jiran yang kita rasa dah tak boleh hilang sabar. Dia memang penyayang, jaga kucing banyak, jaga hamster lagi, jaga anak lagi, terasalah saya tu. Kat rumah ada kucing, ada anak, ada hamster, ada macam-macam. Subhanallah, berapa kali ubah suai supaya tak bau ni tak pergi, jaga kebersihan, ubah tempat, naik itu, naik ini, lepas tu tanya lagi jiran, ada bau lagi tak? Tak nak, kalau ada sikit bau pun tak nak. Kucing memang tak bagi keluar. Risau kita tentang amaran Nabi ni. Subhanallah. Jadi para ulama kata dibenarkan sekiranya kita dah tak boleh hilang sabar. Bukannya sabar, maksud sabar tu duduk diam, tak buat apa-apa, itu pasrah. Tapi sabar di sini bila seseorang itu dia nak menguruskan ujian yang dia hadapi dengan jiran yang menyakiti non-stop ini, dia buat tindakan. Jadi sebenarnya dibenarkan kita buat tindakan, boleh je report dekat perhilitan. Ada orang pelihara burung, bunyi bising, najis dia bau gini-gini. Sebab ada binatang yang tidak dibenarkan untuk dipelihara di kawasan kejiranan. Maksud itu bukan dalam perkara dosa. Sehingga dibuatkan tindakan kerana jika kita tidak membantu jiran atau saudara kita mengumpul dosa, kita pun boleh jadi berdosa. Faham kan? Jiran kita tak tahu dia kumpul dosa disebabkan menyakiti hati kita dan kita biarkan sahaja. Sepatutnya kita kena bantu jiran kita sama-sama masuk syurga, tidak mengumpul dosa. Ramainya jiran tak puas hati dengan dia. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi bukan itu saja, bab parking pun sama. Kita parking kat rumah boleh 2 je, tapi kita ada 5. YB Ustaz Azmin, Amin kita tak tahulah berapa. Kita parkinglah dekat jalan-jalan, kita rasa tak mengganggu. Kita tak tahu, mungkin ada orang dalam taman tu tak puas hati. Kita pula buat berniaga van pula kan. Bukan berniaga van sekolah anak, parking ikut suka selekah. Orang perempuan, kita kan suka pokok kan. Orang lelaki pun suka pokok tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah tu macam tak bersuka lah. Masya Allah. Maksudnya, setengah orang perempuan suka dekor pokok-pokok. Rumah selekoh pula, naik pokok banyak. Jiran nak lalu, selekoh tak nampak. Setiap kali selekoh, kalaulah jiran ramai dalam tu, setiap kali lalu merungut. Ya Allah, dia punya pokok tak nampak jalan kiri. Tak nampak anak ni. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu di dalam hadis Nabi, Nabi cerita kisah seorang pemuda bila Isra' Mi'raj melihat seorang pemuda yang sedang bersukaria di dalam syurga. Lalu Nabi tanya, apakah amalan yang menyebabkan dia berada di dalam syurga ni? Lalu malaikat menjawab, kerana dia membuang halangan di jalan. Kita tak tahu ya amal soleh apa yang kita buat yang menjadi asbab rahmat Allah lalu kita dipilih masuk ke syurga. Jangan kita nampak ibadah-ibadah yang berat. Dia membuang halangan di jalan. Kita zaman sekarang, jujur Ustaz Amin, bawa kereta, malam tu ribut kan, hujan lebat, macam takut je nak jawab. Lepas tu kan ada dahan yang jatuh, Ustaz berhenti bawa lari dahan ke ataupun kona terus jalan? Itu senang soalan tu. Ada hadis Nabi kata kan kalau kita alihkan tu, itu dikira sebagai ibadah. Ya. Betul, tapi ya. Ustaz akan berhenti parking, alih ataupun Ustaz akan kona elak sikit lepas tu terus jalan? Ustaz yang mana? Saya alih. Alih? Subhanallah. Ini luar biasa. Tepuk gemuruh untuk Ustaz kita. Masya Allah. Tapi ada juga lalu je. Okay. Akhirnya dia cover sikit ya. Sebab dua-dua buat. Muslimin muslimat, betapa besarnya sehingga mendatang rahmat Allah sampai masuk syurga. Sebaliknya, siapa yang membuat halangan di jalan, na'udzubillah. Ramai mana orang nak pergi bank, tak fikir kan? Kejap je. Dia parking, bertingkat, ramai mana orang nak lalu. Kalau sementara duduk kat bank nak cucuk duit tu, mau 30 orang, 50 orang, apa parking macam ni, adakah tidak dihitung oleh Allah? Semuanya akan dihitung. Parkinglah jauh sikit, jangan kita buat halangan di jalan. Duduk dalam taman perumahan ke kampung ke apa, perhatikan adakah kita mengganggu kejiranan sama ada dengan lidah ataupun dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan binatang peliharaan, apa sahaja. Sebab apa? Orang yang menjaga hak jiran, Nabi kata, Allahu Akbar, diberi ganjaran yang begitu besar, ganjaran syurga, pahala yang berganda-ganda. Bahkan Nabi memuji orang yang memuliakan jiran. Dan satu hadis Nabi yang terakhir, Nabi SAW bersabda dari riwayat Muslim. Menarik.
Hadis ini sangat menarik sebab biasa orang tua pesan, tapi rupanya ada dalam hadis Nabi. Riwayat Muslim hadis yang ke-2625, Nabi SAW bersabda, "Ya Aba Dzari, idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu Zar, apabila engkau masak makanan berkuah, maka lebihkan kuahnya dan perhatikan jiran tetangga." Masya Allah, Nabi pesan kalau kita masak, masak lebih sikit. Dan perhatikan jiran. Jadi bolehlah kita beramal, kalau masak pesan dekat isteri, masak je lebih. Lauk tu gila-gililah, kejap jiran ni. Mungkin itulah asbab besar kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Terima kasih pada semua. Mohon maaf salah dan silap. Semoga bermanfaat. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan yang cantik daripada Ustazah tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita buang penyakit akuisma, kita buang penyakit ananiah, kan? Dan kita hidupkan semula budaya, jom kita jaga tepi kain orang, tuan-tuan. Sebab yang tak boleh ialah selak kain orang. Jaga tepi kain boleh untuk kita ambil berat, ambil tahu. Boleh tuan-tuan? Budaya jaga tepi kain orang, kita hidupkan semula, insya-Allah. Okey. Dan hadis yang pasal jiran tadi, saya teringat satu hadis dalam riwayat Muslim daripada Abu Shuraih radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Riwayat lain pula kata siapa yang beriman pada Allah pada hari akhirat, maka dia berbuat baik kepada jirannya. Baik, kita nak pergi kepada skala yang lebih besar, Ustaz Ashraf. Ada yang menyandarkan kata-kata ini kepada Syekh Muhammad Abduh, iaitu aku pergi ke Perancis, aku melihat Islam tapi tiada Muslim. Aku kembali ke Kairah, kata beliau, tapi aku melihat ramai Muslim namun tiada Islam. Dia punya makna tu sangat sentak. Kerana kalau kita tengok realiti tuan-tuan, asalkan tempat tu kotor, asalkan tempat tu bermasalah, mundur, biasanya negara-negara Muslim. Tapi kalau negara-negara yang bukan Muslim, ada disiplin, ada kebersihannya, ada disiplinnya, kalau dalam pentadbiran ada integritinya. Macam mana kita nak relate dengan situasi sempena Hari Raya ni supaya kita menghidupkan nilai Islam sebagai seorang Muslim? Dr. Ashraf, fadhal mashkura. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Tukang tanya ni mungkin tanya kan. Soalan hebat-hebat. Nak menjawab ni, seluruh yang dirahmati Allah, Datuk Seri Syahidan dan seluruh yang mendengar, yang melihat bicara pada pagi ini, saya nak mulakan dengan apa yang Ustazah Smart sebut tadi. Kita bukan sekadar duduk bicara ni, bukan sekadar hiburan, bukan sekadar, tapi memang bukan hiburan, tapi menjadi satu ilmu, akan menjadi satu perkara yang kena tanggung dan kena jawab. Saya juga menjawab ni, saya juga kena tanggung dan kena jawab. Sebab apa? Satu amanah. Kadang kita pandai bercakap, tapi belum tentu kita buat. Sebelum saya nak menjawab persoalan daripada Ustaz Amin tadi, saya teringat satu kisah seorang khatib. Khatib ni dia naik khutbah. Setiap kali yang dia khutbahkan, yang mendengar tu dia akan buat. Dia akan ikut apa yang khatib tu pesan. Jadi satu hari datang seorang hamba. Dia jumpa khatib ni, dia kata, "Tuan, apa yang tuan cakap semua orang buat, semua akan ikut. Jadi aku nak minta engkau baca tajuk tentang merdekakan hamba." Jadi dia kata, "Baiklah." Jadi tunggu, tak baca-baca. Sampai satu hari baru dia baca. Dan dia, hamba tadi dimerdekakan, hamba-hamba yang lain dimerdekakan, termasuk dengan dia juga. Jadi dia tanya pada khatib tadi, "Kenapa lambat baca tuan? Saya tunggu ni untuk dibebaskan, tak bebas-bebas lagi. Sebab apa tuan tak baca?" Apa disebut? Aku buat dulu sebelum aku baca. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita nak hidupkan suasana dalam keluarga, dalam kepimpinan, di luar dan sebagainya, bagaimana cakap itu cakap yang serupa bikin. Begitu juga Islam yang kita pegang ini, bukan sekadar di kad pengenalan, identiti kita mengaku Islam, tapi benar-benar kita corakkan cara hidup benar-benar dengan Islam. Hadis Nabi kan, Amin, la yabqa minal Islam illa ismuh. Tadi yang tinggal nanti Islam hanya nama Islam, tapi cara hidup jauh daripada Islam. Macam tadi, pergi ke mana Perancis, tak nampak Islam,
tapi nampak suasana Islam. Pergi ke Herah, Islam tapi tak nampak suasana Islam. Allahu Akbar. Bermakna pun tak payah pergi jauh-jauh. Depan mata kita pun yang mengaku Islam tapi cara hidup jauh daripada Islam. Itu sebab kita kena rasa, rasa kita ni hamba, rasa kita ini sentiasa diperhatikan oleh yang mencipta hamba, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu definisi ihsan. Betul kan? Tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah, kita ibadah seolah-olah kita ibadah ni benar-benar kepada Allah. Bukan untuk baru nampak, real nampak, kita bersungguh nak buat. Tapi sebenarnya yang tak nampak inilah ujian atas iman kita. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita fikir balik dalam kehidupan kita ini yang hari ini dengan cabaran, pelbagai cabaran. Ustazah cerita tentang jiran, tentang perilaku kita, tentang perangai kita, bagaimana kita berada dalam bulan Rajab. Bukan hanya bulan Rajab baru nak ingat peristiwa Isra' dan Mi'raj, tapi sebagai, selagi kita ada hidup, selagi itulah sebagai panduan kehidupan kita. Hadiah yang Nabi dapat dan hadiah juga pada kita. Diperlihatkan suasana syurga, diperlihatkan suasana neraka untuk ingatan kita. Bagaimana ada umpama lembu yang besar masuk lubang yang sangat sempit. Dah boleh masuk, tiba-tiba nak keluar balik. Itu gambaran apa? Gambaran apa tuan-tuan? Yang Nabi SAW diperlihatkan bila tanya dengan Jibril. Jibril sebut, kalau tak silap saya Ustazah, gambaran orang yang sombong kan? Gambaran orang yang sombong. Kita ni apa benda yang kita nak sombongkan? Kita kena sedar diri. Kita ni hamba yang lemah. Kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bagi pinjam, kita hargai, kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Dan saya nak sebut satu perkara, seluruh yang dirahmati Allah, apa yang banyak-banyak berlaku hari ini, semuanya patah balik dengan sikap kita. Kita nak bercakap tentang subhanallah, tentang sikap, tentang hubungan kita dengan Allah, tentang kebaikan. Tapi bagaimana hubungan dengan Allah kita jaga. Dan saya nak sebut satu masalah yang sangat-sangat besar hari ini. Dalam keluarga ada masalah, suami isteri nampak masalah, anak-anak juga nampak masalah. Apa sebab? Solat yang tidak dijaga. Solat yang tidak dijaga. Dalam rumah cukup seorang lah tak jaga solat, habis rumah tangga kita. Dalam jabatan ada yang tak solat, bos tak bagi solat, habis. Bos halang untuk solat, habis. Dalam kepimpinan, dalam masyarakat. Itu sebab kita kena meletakkan yang kita ni benar-benar hamba kepada Allah. Islam itu bukan hanya pada nama. Tidak akan berlaku kiamat, kata Nabi SAW. Saya nak sudahkan ingatan ini. Islam hanya pada nama, Al-Quran hanya tinggal tulisan, dan masjid hanya tinggal binaan. Berapa ramai yang benar-benar beramal Islam dengan Islam? Berapa ramai yang benar-benar baca Al-Quran? Kita hampir dah dekat dengan Ramadan. Agaknya Ramadan lepas itulah yang terakhir. Ni nak jumpa lagi nanti ni. Allahu Akbar. Baru kita baca. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab kita nak cerita ni tajuk besar kita. Bila mana abaikan Al-Quran, abaikan ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kita jauh daripada rahmat Allah, kita jauh daripada keberkatan kehidupan atas dunia ni. Dan begitu juga tentang rumah-rumah Allah yang Nabi bina mula-mula bila berpindah adalah rumah Allah, asas kekuatan, asas hidayah. Hari ini tuan-tuan, berlaku banjir baru-baru ni, saya terlibat sama hantar bantuan. Masjid-masjid jadi imarah. Sebab apa? Tempat mangsa banjir. Allahu Akbar. Masjid yang baru buat, tak buka. Bila ada banjir tu baru dibuka. Subhanallah. Semua tu ada hikmah. Kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farduhu ila Allah wa Rasul. Bila nampak huru-hara, cacar merba kehidupan dunia ni, farduhu ila Allah wa Rasul. Nak selamat apa dia? Balik kepada Allah, balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rujuk Al-Quran, rujuk ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sebalik soalan tadi, kita fikirkan baik-baik apa yang kita ada di hadapan ini, apa yang kita sedari kehidupan ini adalah sementara.
kita akan balik berjumpa dengan Allah dengan apa yang kita sibuk lakukan, dengan apa yang sibuk kita perkatakan. Itulah yang akan bentuk kematian dan itulah yang akan bentuk di akhirat kita nanti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebelum saya serahkan kepada Afad and Friends, saya just last call. Ada soalan ke dari penonton, tuan-tuan? Saya tanya dulu di pihak lelaki, para peserta lelaki. Ada soalan ke? Kalau ada soalan, boleh pergi ke mikrofon yang disediakan. Hal indakumus soal? Mafish. Di sebelah peserta-peserta wanita, ibu-ibu, perempuan, ada soalan? Nahi hai? Acha hai? Tuan-tuan, sebagai menyimpulkan perbincangan kita dalam kita menyambut Hari Wilayah Persekutuan, mari kita renung ayat Allah Azza wa Jalla ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duriban alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Maksudnya manusia akan sentiasa ditimpa masalah selagi mana dia tak jaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ayo tuan-tuan, sempena kita menyambut Hari Wilayah ini, kita jaga hubungan dengan Allah dan tengok kiri kanan kita, jaga hubungan sesama manusia, merangkumi rakan sepejabat, kita dengan bos dengan pekerja, dengan jiran, rakan-rakan, adik-beradik, rakan-rakan non-Muslim dan seluruh alam semesta. Terima kasih semua. Kita berikan tepukan pada Ustaz Ashraf Suwarin, tuan-tuan dan puan-puan. Tepukan juga kepada Ustazah Asma yang banyak mengenakan saya pada hari ini. Ya. Dan paling gemuruh kepada seluruh hadirin pada hari ini. Terima kasih semua, insya-Allah. Saya serahkan kepada Afad and Friends pada fungsi majlis. Alright? Afad ada sumbangan ke? Terus. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ribuan terima kasih diucapkan kepada moderator kita, Saudara Amir Idris. Sekali beri tepukan untuk Saudara Amir Idris, kepada panel-panel kita, Ustaz Ashraf Suwarin dan juga Ustaz Asma. Terima kasih sekali lagi. Baiklah. Majlis dengan ini kita menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidah Amin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan, diiringi Yang Berbahagia Datuk Seri Hajah Rosidah binti Jaafar dan Yang Berbahagia Datuk TPR Fadlul Mewujud untuk menyampaikan cerhati kepada moderator dan juga barisan panel kita. Dipersilakan. Okey. Baiklah. Kita mulakan dengan menjemput moderator kita pada hari ini. Beri tepukan untuk Saudara Amin Idris. Selanjutnya dijemput Ustaz Dr. Ashraf Suwarin. Dan dijemput Ustazah Asma binti Harun. Baiklah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidah Amin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan, di atas penyerahan cenderamata sebentar tadi dan sudi meluangkan masa menghadiri majlis kita pada hari ini. Baik. Baiklah, dengan ini maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Sekali lagi majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Wilayah Persekutuan, datuk-datuk, tuan-puan di atas kesudian untuk menghadiri majlis kita pada pagi ini. Baiklah, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita jaga kita masih belum menang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah, baik untuk para hadirin sekalian, kita jemput untuk mengambil food pack yang berada di luar dewan. Sekali lagi kepada semua para hadirin, dijemput semua untuk mengambil food pack yang disediakan. Sekali lagi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sejati, seharu, semerbak kasturi, mengharu
bumi, hidup insani, indahnya, damainya, keluarga yang bahagia, itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah daripada ramanya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bina semula keluarga diridhai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku terasa tersiksa ketandusan kasih-Mu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah daripada ramanya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bina semula keluarga diridhai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku terasa tersiksa ketandusan kasih-Mu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia.